Alhamdulillah, kita masuk tajuk iaitu tajuknya ialah uktub khutbatan an wajibati a'dha'il mujtama' fi mukafahati rishwah. Tuliskan satu ucapan, satu ceramah an tentang wajibati a'dha'il mujtama', kewajipan anggota masyarakat fi mukafahati, dalam membantras. Mukafahah. Ni perkataan mukafahah ni biasa timbul dalam peperiksaan ni, SPM ke STAM ke biasa guna. Fi mukafahati rishwah, iaitu dalam memerangi membantras rasuah. Okey. Jadi kena faham apa dia rasuah. Kita boleh cerita dia kan tajuk gini tentang wajibat a'dha'il mujtama' tu kan. Dalam karangan STAM, kalau kita sentuh wajibat a'dha'il mujtama' tu dalam satu perenggan saja pun tak apa dah. Dia kira dah mencukupi syarat mumtaz tu. Tapi kena adalah wajibat tu, kewajipan anggota masyarakat tu mesti kena sebut wajibat tu a'dha'il mujtama' tu apa dia. Sebut satu je pun tak apa dah, cukup dah. Satu perenggan cukup dah. Lepas tu yang lain tu kita cerita tentang rasuah tu, apa benda rasuah tu, pandangan Islam pada orang yang terima rasuah, tu tak apalah yang lain-lain tu. Tapi yang dia hendak dalam soalan kan dia sebut kan, wajibat a'dha'il mujtama' tu mesti ada ayat tu dalam karangan kita. Kalau ada cerita tu, insya-Allah dapat mumtaz. Kalau dia tak sebut pun, dia cerita rasuah, jenis rasuah, makna rasuah, jangan rasuah, tak baik rasuah, berdosa rasuah, semua itu. Tapi dia tak sebut pun tentang wajibat a'dha'il mujtama'. Ni dia takkan dapat mumtaz. Sebab pemeriksa akan cari benda tu. Kalau tak ada dalam karangan tu, ni STAM lah, saya cakap tentang STAM ya. Kalau tak ada tentang benda tu, dia tak akan pergi mumtaz lah, dia pergi jad-jidan. Kalau karangan dia best pun, banyak dia tulis, ayat dia surat-surat, dia pergi jad-jidan je karangan tu. Sebab itulah kan, bila dapat result STAM, ramai pelajar yang dia rasa dia boleh jawab karangan, tapi dapat jad-jidan sebab dia rasa dia dapat mumtaz. Saya memang berdepan dengan pelajar macam ni. Bila periksa, bila keluar result macam tu, saya yang mengajar dia, yang periksa karangan dia, kita kenal budak-budak mumtaz ni macam mana. Kita tahu karangan dia. Itulah Ustazah pun rasa karangan awak biasanya mumtaz kan dalam kelas, percubaan tu semua. Jadi kita pun galakkan dia dah, semak balik, bayar RM100 tu. Ya, semak balik. Tapi bila keluar result biasanya memang kekal. Tapi ada juga subjek-subjek lain, ada juga yang berubah. Tapi kalau semak balik, benda tu dia dapat makbul kan. Dia atas result tulis makbul. Bila semak balik rosid. Rosid, na'udzubillah kan. Ni contoh rosid, dia akan guna result yang dia dapat awal tu, yang makbul tu. Okay, kalau dia dapat jayid, dia rasa dia dapat jad-jidan, so dia semak balik Lepas tu bila semak balik, orang yang semak tu mendapati jawapan dia tu makbul, bukan jayid pun. Apa yang dia dapat? Dia dapat jayid. Dia akan kekalkan markah yang pertama tu, yang lebih baik tu. Macam tu. Jadi, dan ada jugalah kes, banyak jugalah kes yang pelajar tu rasa dapat mumtaz, lepas tu dia cek balik dapat mumtaz. Ada. Ya, ada. Dalam setiap tahun tu ada je. Tapi saya tak tahulah. Tapi pernah yang semak balik tu 2 orang pelajar saya. Memang budak bijak dalam kelas. Bila semak balik dapat result tu yang sama juga, jad-jidan juga. Dia jadi dapat 9 mumtaz, 1 jad-jidan. Lepas tu yang semak balik tu, sebab saya pun kata, Ustazah rasa karangan awak mumtaz biasanya. Kadang saya rasa bersalah kan. Saya bagi 50, duit dia 50. Saya rasa bersalah. Saya takut lah daripada silap saya ngajar ke kan, sebab dia budak bijak. Tu bila dapat result tu, kekal jad-jidan juga. Antara ciri-ciri karangan yang tak menepati mumtaz ni benda ni lah. Kita tengok tajuk kan, kita tengok tajuk tu biasa je. Tapi pemeriksa dia ada skema dia. Dia ada skema dia. Yang mumtaz macam ni. Yang jad-jidan macam ni.
Ya, jadi kalau nak mumtaz kena sentuh juga wajibat a'dha'ul mujtama' tu, apa dia peranan masyarakat tu, walaupun satu perenggan, walaupun satu je peranan tu. Okey. Untuk yang ni khatabah kan. Khatabah tu macam biasalah, dia punya format salam dulu, tahiyah, tarhib, lepas tu dia punya fikrah-fikrah dan diakhiri dengan al-khulasah dan as-salam. Okey, soalan kita untuk khutbatan an wajibati a'dha'il mujtama' fi mukafahati rishwah. Pertama mukaddimah, yang kedua kita boleh ceritakan tentang sebab-sebab. Sebab-sebab dia benda ni negatif kan, benda ni perkara negatif. Saya pesan lagi tu, bila perkara yang negatif macam tadkhin ke, mukhadarat ke, merokok ke, apa, antara sebab-sebab dia tak faham agama, kita boleh cerita kan. Kita boleh cerita je kat sini. Yang sini Ustazah tuliskan sebab-sebab dia tu ar-raghabah fi tahsinil hayah, bukan tajsin ya. Itulah tertukar mula naik sebab dia, sebenarnya keyboard ni ABC, tapi dalam kepala saya tahu dah. Jadi masa menekan tu adalah yang tersilap. Okey, ar-raghabah fi tahsinil hayah. Ar-raghabah ni kalau bahasa muat dia panggil passion. Macam sangat-sangatlah suka. Ar-raghabah, obses. Nak sangat fi tahsinil hayah, memperelokkan kehidupan. Ialah nak meningkat, nak memperbaiki taraf hidup kan. Wal ghina as-sari', ar-raghabah, dan nak kekayaan yang segera, as-sari', yang cepat, nak kaya cepat. Okey, yang seterusnya isi yang kedua tu in'idamul wazi'id dini. In'idamul wazi'id dini, tiadanya macam al-wazi'id dini ni rasa beragama, rasa malu dari segi agama tu lah. Al-wazi' ni tak adanya rasa malu dari segi agama tu. Kemudian al-islah, kita nak perbaiki macam mana. Kemudian al-atharus salbi, kesan-kesan negatif daripada rasuah ni. Dan al-khitam. Okey, kita ada 20 minit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kalau dalam kelas saya suruh bangun seorang-seorang, bagi ni assalamualaikum ni, alhamdulillahi rabbil alamin ni, test seorang-seorang, check. Mesti kena ingat benda ni. Ya, sebab ramai pelajar dia tengok khutbah dia takut nak jawab, padahal ni je tambahannya kan. Tambahan alhamdulillah assalamualaikum je. Dia tengok khutbah dia takut dah. Ya. Jadi jangan takut. Khutbah tu format dia ni je ya. Bagi salam, bismillah, lepas tu alhamdulillah. Okey. Lepas tu tarhiblah sikit kepada orang yang hadir. Al-muhtaram mudirul madrasah, al-muhtaram saful muallimin wal muallimat, asdiqai tulab wa sadiqati talibat, al-a'izza yang dimuliakan. Okey. Innahu la yus'iduni an aqifa amamakum fi hadzal yawm. Bolehlah tambah fi hadzal yawm as-sa'id wa fi hadzal ijtima' al-maymun li ilqa'i khutbatin 'anil mawdu'il ham wajibatu a'dha'il mujtama' fi mukafahati rishwa. Innahu la yus'iduni, sungguhnya saya rasa bahagia, rasa ceria, rasa sukacita an aqifa amamakum, saya berdiri di hadapan kamu semua, fi hadzal yaum, pada hari ini, wa fi hadzal ijtima'il maimun, dalam perjumpaan yang mulia ini, li ilqa'i khutbatin, untuk saya menyampaikan satu ucapan, satu ceramah, anil mawdu'il ham, tentang satu tajuk yang penting, wajibatu a'dha'il mujtama' fi mukafahati rishwah. Okey, jadi tajuk rishwah tu, perkara rishwah tu kita boleh hurai 1, 2, 3 perenggan, boleh je hurai dari sudut apa pun. Lepas tu kena sentuh wajibatu a'dha'il mujtama', ya. Okey. Ar-rishwatu maradun ijtima'iyyun khatirun wa zahiratun ijtima'iyyatun
قد لا يخلو منها قطر من الأقطار وهي ذلك المقابل الذي يأخذ الشخص ليقدم خدمة معينة مشروعية ويسمى معطيها راش وآخذها مرتشن Okey, kita kena faham dulu sebab rasuah ni dia perkataan baru kepada kita. Sebelum ni kita ingatkan rasuah tu bahasa Melayu kan. Rasuah tu dalam bahasa Arab. Okey. Masa yang saya bagi PDF nota tu ada saya tulis rasuah tu dia punya istilah-istilah kan. Satu kena faham ar-rashi. Ar-rashi ialah orang yang bagi rasuah. Ya, orang yang bagi rasuah, merasuah. Al-murtashi, orang yang terima rasuah tu. Orang yang terima rasuah tu. Ya. Al-irtisha'u, amalan rasuah. Al-irtisha'u, amalan rasuah. Okey. Sebab istilah-istilah ni digunakan dalam karangan ni. Okey, ar-rishwah maradan ijtima'iyyatun khatirun. Rasuah ni dia adalah marad, adalah penyakit. Penyakit apa? Bukan penyakit dalam hati, bukan penyakit fizikal macam penyakit jantung, penyakit kanser gitu, bukan. Dia penyakit masyarakat. Maradan ijtima'iyyun. Dia penyakit masyarakat yang khatirun, yang bahaya. Yang bahaya. Rasuah ni kan, rasuah ni dia habis segala bidang dia pergi tak. Segala bidang dia pergi, sampai peluru berpandu pun orang beli rasuah. Beli kapal selam pun boleh rasuah. Stadium boleh runtuh. Stadium boleh runtuh dengan rasuah. Kan? Yang dalam kertas tiangnya sebesar tiang stadium tu 2 meter atas kertas. Bila bina tiang tu besar batang pinang je. Tiang tu macam mana nak tongkat stadium yang besar tu? Dia runtuh lah. Sebab apa? Sebab rasuah. Daripada nilai nak bina stadium tu atas kertas 200 juta. Ya, tapi beli barang pun semua habis 100 juta je. 100 juta lagi pergi mana? Pergi rasuah lah. Bagi ke orang tu, lalu kat orang tu, jabatan tu semua ambil rasuah. Bila nak bina 100 juta je tinggal. 100 dah hilang dah. Jadi nak bina dengan apa tu yang jadi? Bangunan boleh runtuh, boleh bocor semua tu. Memang habis benda lah rasuah ni. Sebab tu dia dipanggil maradun ijtima'iyyun khatiran. Wa zahiratun, zahirah ni fenomena. Ya, fenomena ijtima'iyyah, fenomena masyarakat. Qad la yakhlu minha. Yang tak la yakhlu, macam tak terlepas lah. Yang kadang-kadang tak terlepas. Qataran minal aqtar, mana-mana kawasan, daripada kawasan-kawasan di seluruh dunia ni semua tak terlepas lah, semua kena. Wahya dhalikal muqabil alladhi ya'khudhu ash-shakhsu liyuqaddima khidmatan mu'ayyanatan mashru'iyatan. Wahya dhalika muqabil, dia ni muqabil ni satu benda yang berlawanan lah kepada seseorang yang yuqaddim, menjalankan khidmat muayyanah, sesuatu khidmat tertentu yang masyru'iyah, yang mengikut undang-undang. Masyru' ni maknanya mengikut, patuh pada undang-undang. Dia ni rasuah ni dia muqabil, dia berlawanan, daripada tu. Ya? Sebab kalau ada pegawai yang buat kerja ikut undang-undang, rasuah ni lawan pada orang tu. Wa yusamma mu'tiha rashin wa akhidhuha murtashin. Dan dinamakan mu'tiha, orang yang memberinya, sebagai rashin, penerima rasuah, perasuah. Wa akhidhuha, orang yang mengambilnya tu murtashin, orang yang menerima rasuah. Okey. Al-asbab ar-raghbah fi tahsinil hayati wal ghina as-sari'. Okey, ni cerita tentang nak memperbaiki hidup, nak kaya cepat. Ayyuhal asdiqa, sebab kita ceramah kan, kita ceramah nak bagi kesedaran orang tentang rasuah ni. Ayyuhal asdiqa, wa takhtaliful asbab allati tadfa'ul ashkhasu lil irtisha'. Fahunaka al-awamil al-madiyah kal-faqri alladhi yadfa'ul insanu ila irtikabi
أي عمل من أجل الحصول على المال وكذلك الرغبة في تحسين ظروف عيشه في تحسين ظروف عيشه. Falmuwazzif ni bagi contoh. Okey, bila kita cerita tentang nak memperbaiki kehidupan, beri contoh fenomena. فالموظف البسيط يكون على استعداد تام لقبول الرشوة من أي كان ومقابل القيام بأي عمل كان. وهناك بعض الأشخاص تسيطر عليهم الرغبة في الغنى السريع دون أن يهتموا بالوسيلة، فقد طغى عليهم الطمع لدرجة لم يعودوا يفكرون إلا في جمع المال دون قناعة حتى يكونوا لأنفسهم سلطة تمكنهم من التملك والتحكم في الناس. Okey, cerita ya, sebab-sebab yang mendorong kepada orang buat rasuah. وتختلف الأسباب التي تدفع الأشخاص للارتشاء. Berbeza sebab faktor yang tadfa'. Tadfa' maknanya yang mendorong, al-ashkhas ataupun al-mar'u, yes, seseorang lil irtisya, untuk perlakuan rasuah. Irtisya, memberi rasuah. Fahunaka al-awamil madiyah. Di sana ada faktor madiyah, materialisme, faktor kebendaan, kal faqri, seperti fakir. Alladhi yadfa'ul insan, bukan semua orang fakir miskin ni ambil rasuah, tapi orang fakir miskin yang tak ada takut pada Allah. Ramai orang yang fakir miskin boleh hidup dalam keadaan tidak ambil rasuah. Alladhi yadfa'ul insan, yang mendorong, yadfa' ni mendorong seseorang ila irtikabi ayyi amalin, kepada irtikab, terlibat, ayyi amalin, apa-apa pekerjaan, min ajlil husulil alal mal. Min ajli ni kerana, demi, al-husul, mendapatkan duit. Wa kadzalika ar-raghbah fi tahsini zurufi 'aishihi. Dan begitu juga ar-raghbah. Ar-raghbah ni kesukaan, kegemaran, obses, ya, nak sangat, gitu. Fi tahsini zurufi 'aishihi. Fi tahsin, memperelokkan, zuruf, ahwal maksudnya keadaan, 'aish maksudnya hayatun, maksudnya kehidupan dia, nak memperelok keadaan kehidupan dia. فالموظف البسيط يكون على استعداد تام لقبول الرشوة. Okey, فالموظف البسيط, pegawai yang biasa, pegawai yang biasa saja, يكون على استعداد تام لقبول الرشوة, bersedia, liqabul, isti'dad, bersedia, liqabul الرشوة, menerima rasuah, min ayyi kana, wa muqabil qiyam bi ayyi amalin kana. Dia ambil rasuah untuk apa sahaja pekerjaan. Biasanya orang yang terima rasuah ni orang yang ada jawatan lah, yang orang yang ada kuasa. Orang yang tak ada kuasa, macam budak-budak umur 6 tahun kita bagi rasuah, boleh ke? Tak boleh kan? Mesti orang yang ada kuasa. Dia bersedia untuk terima. Kalau ikut jalan biasa, macam ni. Kalau bagi rasuah, dia boleh buat sebaliknya, gitu. Wa hunaka ba'dul ashkhas tusaytiru 'alaihim raghbah fil ghina as-sari'. Dan di sana ada juga setengah orang tusaytiru 'alaihim. Tusaytiru ni menguasai dia. Tusaytir, menguasai dia. Apa dia menguasai dia? Raghbah fil ghina as-sari'. Suka kepada cepat kaya. Suka kepada cepat kaya. Inilah yang menguasai dia. Duna ayahtamu bil wasilah, tanpa berfikir tentang wasilahnya, cara dia tu yang salah. Faqat tagha alaihim at-tama'u,
rasa tamak. Tadi Rina Sarik kan, so, rasa at-tama'u. Kan kita tamak kan, tamak dalam bahasa Melayu, at-tama'u dalam bahasa Arab. Ya, rasa tamak tu qad tagha alaihim, telah menguasai dia. Li darajatin lam ya'udu yufakiru, pada darajah, pada tahap lam ya'udu yufakiruna, sehingga dia tak boleh berfikir dah. Illa fi jam'il mali, kecuali kumpulkan duit, duna qana'ah, tanpa rasa qana'ah, tanpa rasa cukup. Qana'ah ni rasa cukup kan, tanpa rasa cukup, berpada dengan apa yang ada, nak lagi, tamak lagi. Hatta yakunu li anfusihim sultatan, sehingga dia menjadi pada diri dia sendiri itu sultah, dia beraja, dia jadi raja. Tumakinuhum fit tamallu, yang memungkinkan, tumakinuhum memungkinkan dia tamallu, memiliki watahakkum finnas, dan menjatuhkan hukum pada orang. Dia boleh menguasai, dia boleh dengan rasuah ni memang teruk lah ya, memang teruk lah. Bila tidak ada jiwa agama, rasa tamak ni kan, padahal semua kita nak mati kan. Kalau fikir, sebab itulah orang yang ingatkan mati tu orang yang bijak. Rasulullah kata, sebab tahu nak pergi ke mana, nak balik ke mana kita ni. Okey, kemudian in'idamul wazi'id dini. In'idamul wazi'id dini, kehilangan rasa malu agama, rasa malu secara yang agama suruh lah. Ayyuhal asdiqa, wala nansa anna kulla hadha natijun an in'idamil wazi'id dini ladal afrad, is mawqiful islami wadihun min ar-rishwah, faqad la'ana Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani nabiyhi kila min ar-rashi wal murtashi, kama warada fi hadis syarif, la'anallahu rashi, tinggal alif, la'anallahu rashi wal murtashi wal ra'ish alladhi yamshi bainahuma wal mal'unu hum al matrudu min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal asdiqa, wahai sahabat-sahabat, la nansa, kita mulakan ayat dengan la nansa. Kita jangan lupa anna kulla hadha, semua ni natijun ni adalah natijah, adalah hasil daripada in'idamil wazi'id dini, ketiadaan rasa malu dalam agama. Rasa malu, rasa macam mana nak cerita rasa malu ni? Tidak ada perasaan tu lah ladal afrad, di kalangan individu. Is mawqiful Islam wadihun, kerana mawqif Islam jelas, wadihun, mawqif ni pendirian, pandangan Islam tu wadih, jelas, minar rishwah, tentang rasuah ni. Faqad la'ana Allah subhanahu wa ta'ala, Allah melaknat ala lisan nabiyhi kila minar rashi wal murtashi, kedua-dua kila ya, kedua-dua daripada orang yang bagi rasuah dan orang yang menerima rasuah. Kama warada fi hadis syarif, sebagaimana dalam hadis, la'anallahu rashi wal murtashi wal ra'ish alladhi yamshi bainahuma, Allah melaknat orang yang beri rasuah, orang yang terima rasuah, dan perasuah yang berjalan di kalangan keduanya ni. Ya, wal mal'un, la'anallah tu kan, la'anallah, Allah melaknat kan, wal mal'un, orang-orang yang dilaknat, hun al matrudu, orang yang dilemparkan, orang yang terbuang, yang jauh, min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Apa maksud la'anallah? Apa maksud Allah melaknat? Siapakah orang yang dilaknat? Orang yang dilaknat itu ialah orang yang al-matrud, orang yang terlontar jauh, orang yang terbuang, orang yang dimurkai lah, jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Okey. Wa asbahan nasu yutliquna 'alaiha asma'a ghairi ismiha. Fahunaka man yusammiha hadiyatun. Man yusammiha hadiyatan. Wa hunaka man yusammiha i'anatan. I'anatan li muwazzifil mutawassit.
mutawassit al-hal ala takalifil aishi wa ghairi dhalik. Okey, ni nama-nama lah. Nama-nama rasuah ni kan. Ada tak panggil, orang tak panggil rasuah. Wa asbahan nasu, dan manusia ni kan yutliquna, memanggil, menyebut alaiha tu ala rishwah ni lah, tentang rasuah ni, asma, nama-nama ghairi ismiha, bukan nama dia, bukan nama rasuah tu. Tak panggil, setengah-setengah orang tak panggil rasuah. Fahunaka man yusammiha hadiyatan. Di sana ada yang menamakannya hadiah. Bukan rasuah ni, hadiah. Kan? Hadiah yang macam mana rasuah tu? Macam ni. Kalau awak luluskan anak saya ni, sekolah tu semua UPSR 6A boleh masuk kan? 5A tak boleh masuk. Jadi kalau kamu bagi anak saya masuk, anak saya ni 5A, saya bagi dah 500 kat awak, hadiah. Bukan rasuah, hadiah. Betul tak? Kalau dia bagi sesuatu, janjikan kalau buat sesuatu perkara, bagi satu manfaat, itu rasuah lah nama dia. You nak sebut apa pun. Wa hunaka man yusammiha i'anatan. Ada juga yang namakan dia sebagai i'anah, bantuan. Li muwazzifil mutawassit hal, untuk pegawai. Muwazzif tu pegawai yang orang tengah dalam hal tu. Yang jadi orang tengah. Ya. Ala takalifil aish. Dia juga yang panggil takalifil aish, tanggungan hidup. Rozali, ada yang dapat rasuah ni kan, masuk duit tu kan, berbulan, setiap bulan masuk 500. Ada juga yang dia seketul 2 juta, 1 juta. Tapi kan benda tu semua jadi bahan api neraka lah, ya, bara api neraka yang kita makan lah. Itulah je bendanya. Sebab itulah penting yang pertama, tajuk pertama tadi, akhlak kan, tarbiyah akhlak tu. Tarbiyah agama tu. Okey, al-islah ayyuhal hadirun al-kiram, wa nazaran li hadhihi az-zahiri wal akhtariha alaina an narkizal juhuda lil qada'i 'alayha. Wa awwalu syai'in nabda'u bihi huwa an nurabbi. Ni nak islah, langkah-langkah kita nak memperbaiki keadaan ni. Awwalu syai' nabda'u bihi huwa an nurabbi abna'ina tarbiyatan salimatan tartakizu ala mabadi'id dinil islami. Hamzah tu dekat bawah. Ala mabadi'id dinil islamil qawim. Wa nu'linu an mawqifihi من هذا المرض الاجتماعي الخطير ومن الواجب أن يعرف المسلم أن الراشي والمرتشي ملعونان من الله تعالى وعلى الحكومة إصدار قوانين للضرب على أيدي المتعاملين بالرشوة. Okay, أيها الحاضرون الكرام, wahai hadirin yang dihormati, ونظرا لها zahir, melihatkan kepada zahir fenomena ini, wali akhtariha, dan pada bahayanya, alaina an narkizal juhuda lil qada'i 'alaiha. Sewajarnya lah kita narkis, kita tumpukan al-juhud, usaha-usaha, lil qada'i 'alaiha, untuk melawannya. Wa awwalu syai'i, dan perkara pertamanya yang paling utamanya ialah nabda'. Kita mulakan, nabda'u bihi, kita mulakannya, huwa an nurabbi, iaitu dengan cara kita nurabbi maksudnya tarbiyah lah kan. Nurabbi, kita didik abna'ina, anak-anak kita, tarbiyatan salimatan, didikan yang sempurna. Tartakizu ala mabadi'id dinil islamil qawim, yang tartakis, yang tertumpu kepada mabadi'. Mabadi' ni asas, ya, asas. Kalau nak tulis asas pun tak apa, ala asasid din. Jadi perkataan asas tu perkataan biasa saja. Tapi kalau kita guna mabadi', pelajar STAM gunakan mabadi', asas-asas agama. Dia jadi perkataan tu lagi baik, ya. Ala mabadi'id dinil islami al-qawim, kita memberi didikan dengan asas-asas agama yang al-qawim, yang kukuh. Wa nu'linu,
an mawqifihi min hadzal marad al-ijtima'i al-khatir. Dan kita iklankan, kita highlightkan, kita sebutkan, timbulkan bahawa mawqifihi, iaitu mawqif ad-din al-islami, pandangan Islam min hadzal marad al-ijtima'i al-khatir. Apa pandangan Islam tentang al-marad, penyakit masyarakat yang bahaya ini? Wa min al-wajib an ya'rifa al-muslim, dan sewajibnya seorang muslim ya'rif, mengetahui, anna rashi wal murtashi, bahawa perasuah, penerima rasuah, mal'unani, mal'un, kita sebut mal'un kan. Mal'un ada kan budak dia panggil sesama dia mal'un. Mal'un tu apa makna dia? Orang yang dilaknat. Mal'unani, janganlah panggil kawan macam tu. Mal'unani, kedua-duanya dilaknat minallahi ta'ala. Walal hukumah, okey, ni nak islahkan dah. Pada kerajaan, al-hukumah ni kerajaan, pihak berkuasa, pemerintah. Isdaru qawanin, keluarkan undang-undang, buatkan undang-undang, lidarbi, untuk menghukum, ala aidil muta'amilina bi rashwah, kepada ID tu tangan, maknanya kepada pihak-pihak yang mengamalkan rasuah. Okey, al-atharus salbi, kesan negatif daripada rasuah ni. Isi yang seterusnya, walir rishwati atharun salbiyun. Ni perkataan, kalau perkara tu negatif, kita gunakan salbiyun ala majal iqtisadi. Okey, farrishwatu qad tuharribu bada'i duna an tuaddi 'alayha ad-dara'ib الواجبة وعلى المستوى الاجتماعي فإنه تعطل مصالح العديد من الناس. Okey, walirrishwati atharun salbiyun, bagi rasuah ni dia ada kesan-kesan yang negatif, alal majalil iqtisadi, di bidang ekonomi. Rasuah ni biasanya dia beri kesan yang besar dalam bidang ekonomi. Farrishwatu, rasuah ni, qad tuharribu bada'i duna an tuaddi 'alaiha ad-dara'ib al-wajibah. Qad tuharribu ni macam melarikan bada'i, barangan, produk, duna an tuaddi 'alaiha, tanpa tuaddi 'alaiha, dikenakan ke atasnya, ad-dara'ib al-wajibah. Ad-dara'ib ni maksud dia cukai yang wajib, cukai yang wajib. Wa 'alal mustawa al-ijtima'i, dan di peringkat, mustawa tu peringkat, al-ijtima'i, masyarakat, fa innahu tu'attilu masalih al-adid minan nas, maka ianya telah, dia macam menyerang ataupun mencacatkan, ataupun tu'attilu, menjejaskan masalih al-adid, kepentingan yang banyak, banyak kepentingan manusia terjejas daripada rasuah ini. Memang teruklah rasuah ni. Al-khulasah, ayyuhal, alif hamzah di atas tu maaf ayyuhal hadirun al-kiram, wahai hadirin yang dimuliakan, wa akhiran fa innahu yanbaghi alaina an nata'awana jami'an min ajli mukafahati wa muharabati hadha ad-da'i. Okey, wa mu'aqibatul muta'amilina bihi likai na'isha fil mujtama'i wal biladi bil amni was salami wal istiqrar. Dekat ni ada satu benda yang penting saya nak beritahu penting, sebab dia berkait dengan tajuk. Wa akhiran, tadi kan masa kita cerita tentang rasuah tu kan, kita cerita gitu sebab apa, sebab nak kaya cepat lah gitu semua kan. Kita pun jawab lagi soalan dia, wajibatu a'dha'il mujtama' tu, tugas kewajipan anggota masyarakat. Jadi dekat al-khulasah ni kita jawab, wa akhiran fa innahu yanbaghi alaina an nata'awana jami'an, dan akhirnya fa innahu yanbaghi alaina, sewajarnya lah kita an nata'awana jami'an, bekerjasama, jami'an, semua sekali, min ajli mukafahati wa muharabati hadzal da'i, min ajli, untuk mukafahah, membantras, wa muharabah, harbun kan perang kan, muharabah maksudnya memerangi, hadzal da'i. Baik, dekat tajuk mukafahah,
Dekat sini kita tulis min ajli mukafahati wa muharabati. Jadi kita gunakan perkataan seerti. Jadi kalau pemeriksa nampak ni, dia akan berkenan dengan ayat ni sebab beri erti yang lain pada perkataan dekat tajuk tu. Jadi menunjukkan pelajar ada penguasaan bahasa Arab. Sebab itulah kelebihan kita mengetahui perkataan-perkataan seerti berlawanan memang memberi kelebihan kepada insya' yang baik, ya. Wa muaqabatul muta'allimina bihi, dan muaqabah ni mendenda, menghukum al-muta'amilina, orang yang mengamalkan rasuah. Likai na'isha, supaya kita hidup fil mujtama' wal bilad, dalam masyarakat, dalam negara, bil amni was salami wal istiqrar, dengan aman, salam, sejahtera, wal istiqrar, sejahtera. Ya. Okey, jadi di sini kita telah menjawab soalan tadi, soalan pada tajuk kita tadi. Okey. Okey, boleh. Habislah untuk tajuk rasuah. Okey. Ada apa-apa soalan tak? Rasanya Ustazah ini ini pertemuan terakhir lah kan malam ni kan? Ya, yang kelima dah ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf lah kalau macam pengajaran saya ni tak capai ke, ataupun anak-anak tak dapat tangkap tak? Laju ke? Boleh kan anak-anak kan? Tak laju, Alhamdulillah. Okey. InsyaAllah. Ada soalan tak?